Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idhna min syururi anfusina bi rahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Kita bertemu dalam perkongsian maghrib dalam membaca, mengenali dan menghayati kitab Arba'un Al-Khairiyah, 40 hadis yang menceritakan sebaik-baik perkara dan juga amalan. Kita telah tiba pada riwayat yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, riwayat yang ke-35. Hadis yang ke-35 daripada 40 hadis berkenaan tentang sebaik-baik perkara dan amalan. Sebelum daripada ini kita telah berkongsi dengan hadis yang bertajuk sebaik-baik celak. Sebelum daripada itu sebaik-baik pakaian adalah putih. Sebelum daripada itu sebaik-baik air adalah zam-zam. Riwayat yang ke-35, hadis yang ke-35 ini menceritakan tentang sebaik-baik sifat hamba adalah wara'. Adalah pada waktu itu wara'. Apakah wara' dan apakah hadisnya? Jom sama-sama kita teliti. Lalu hadis ini daripada Sa'ad radhiyallahu taala anhu, di mana beliau berkata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, muka surat yang ke-172 untuk sahabat-sahabat yang ada kitab, muka surat 172. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul ilmi ahabbu ilayya min fadlil ibadah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan kelebihan menuntut ilmu itu adalah lebih ahabbu, lebih dicintai, lebih disukai daripada keutamaan dan kelebihan banyaknya ibadah. Maksudnya jika manusia itu ada pilihan, sama ada nak buat ibadah sunat ataupun nak menuntut ilmu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelebihan menuntut ilmu itu lebih disukai, lebih banyak berbanding dengan kelebihan banyaknya ibadah. Adapun ibadah yang fardu mesti dilakukan. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khairu dinukumul wara', dan sebaik-baik agama kalian adalah sifat wara', sikap wara'. Lalu wa khairuddin, sebaik-baik agama, siapakah orang yang ada sifat sebaik-baik agama? Dia ada sifat wara'. Apakah itu wara'? Kita tengok dulu rujukan hadis ini. Hadis ini adalah hadis riwayat Imam At-Tabarani dan juga ada dalam Hilyatul Awliya yang telah dikarang oleh Abu Nu'aim. Lalu apakah hadis ini sebut? Kelebihan ilmu adalah jauh lebih besar daripada kelebihan banyaknya ibadat sunat ataupun ibadat nafil. Dan sebaik-baik agama itu adalah orang yang bersikap dan bersifat wara'. Lalu apakah itu wara'? Wara', kata para ulama pada muka surat 173, adalah sikap berhati-hati untuk meninggalkan sesuatu yang dibimbangi. Lalu berhati-hati pada waktu itu untuk meninggalkan sesuatu. Benda apa yang nak ditinggalkan? Benda yang ada padanya keraguan, benda yang dikhawatiri dan dibimbangi akan membahayakan kehidupan di akhirat nanti. Itu wara'. Lalu kalaulah contoh ada sesuatu perkara pada waktu itu tak jelas sama ada dia haram ataupun tidak, maka tetapi untuk selamat akhirat, untuk pada waktu itu selamat daripada diseksa oleh Allah di hari akhirat, maka dia tinggalkan, itu adalah wara'. Sebab itu apakah definisi dia lagi sekali? Sifat berhati-hati meninggalkan sesuatu yang dibimbangi akan membahayakan kehidupannya di hari akhirat. Lalu waktu bila kita ada kebimbangan, kalaulah contoh dah jelas haram, mesti kena tinggal, itu bukanlah wara' dah, itu memang satu tanggungjawab, satu kemestian. Tetapi pada keadaan manakah yang pada waktu itu ada sifat khawatir, bimbang, benda ni halal ke haram, benda ni halal ke haram. Sebab itu waktu bila lalu seseorang yang meninggalkan sesuatu perkara yang tidak jelas hukum, ini keadaan dia. Bila ada suatu benda hukumnya tak jelas, sama ada halal ataupun haram,
maka tinggalkan pada waktu itu lebih afdal dan juga lebih baik. Maka sebab itu kata penulis buku di sini, seseorang yang meninggalkan suatu perkara yang tak jelas hukum kerana bimbang termasuk perkara haram, itulah dia sifat wara'. Sabda Nabi SAW kepada Abu Hurairah, "Ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, kun wari'a, jadilah kamu seorang yang wara', takun a'badan nas, nescaya kamu akan menjadi manusia yang paling hebat dan paling banyak ibadahnya." Lalu apabila manusia itu ada sifat wara', akan meninggalkan kesan pada ibadahnya, menjadi ibadah yang bernilai, ibadah yang pada waktu itu baik ibadahnya, sabda Nabi SAW. Hadis kedua ini adalah hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan juga Syu'abul Iman oleh Imam Baihaqi. Lalu daripada sini kita belajar sebaik-baik sifat dalam beragama adalah benda yang tak pasti, pada waktu itu ragu-ragu, ada kebimbangan tentangnya, tinggalkan. Kerana kalaulah benda itu harus ditinggal, benda itu hukumnya harus dan ditinggalkan, maka tak ada apa-apa. Tapi katakan benda itu adalah haram dan pada waktu itu tak ditinggalkan, maka pada waktu itu seolah-olah kita mengambil sesuatu yang haram. Maka ini adalah tentang sifat wara', hadis yang ke-35. Hadis yang ke-36 menceritakan tentang sebaik-baik perubatan. Lalu Nabi SAW menyebut di sini tentang perubatan, tentang medical, perubatan yang Nabi SAW suka. Hadis ini daripada Asim bin Umar bin Qatadah. Beliau berkata, aku mendengar sahabat Nabi Jabir radhiyallahu taala anhuma berkata, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda. Apakah sabda Nabi? In kana fi syai'in min adwiyatikum aw yakunu fi syai'in min adwiyatikum khair fa fi syartati mihjam aw syarbati asal aw lad'atin binar tuwafiqud dar wa ma uhibbu an aktawi. Sallallahu alaihi wasallam. Apakah hadisnya? Sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, seandainya ada sesuatu yang lebih baik bagi kalian sebagai perubatan, maka perubatan yang baik itu adalah berbekam ataupun minum madu, ataupun pada waktu itu dibakar dengan sentuhan besi yang panas, ataupun dengan sentuhan besi yang panas. Lalu tiga benda: bekam, madu ataupun iktiwa, meletakkan besi yang panas pada anggota badan yang sakit. Sabda Nabi SAW, dan aku tidak menyukai berubat dengan besi panas. Nabi tak suka berubat dengan besi panas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apakah maksud yang Nabi SAW bersabda, seandainya ada sesuatu yang lebih baik bagi kalian sebagai perubatan, maka ianya ada pada bekam, minum madu dan juga pada waktu itu besi panas yang diletakkan pada anggota badan yang sakit. Maka Imam Nawawi ketika mana mensyarahkan hadis ini, Imam Nawawi menyebutkan ini merupakan sebahagian daripada keajaiban mukjizat Nabi SAW dalam ilmu perubatan, yang mana kalau kita nampak ada penyakit yang mana unsur sakit itu adalah berkait rapat dengan masalah darah. Ada orang sakit yang mana penyebab sakit itu adalah berkaitan dengan darah. Contohnya apa? Kegagalan fungsi organ dalaman. Contohnya kegagalan hati, kegagalan limpa, hempedu dan yang lain. Ataupun yang ada kaitan dengan darah adalah adalah yang disebutkan tadi. Itu satu. Yang mana kesakitan, penyakit yang disebabkan dengan darah. Yang kedua, kata Imam Nawawi, ada sakit yang disebabkan tentang pencernaan. Muka surat yang ke-178. Ataupun pada bendali tubuh. Jika penyakit itu ada hubungan dengan darah, maka penyembuhannya dengan cara mengeluarkan sebahagian darah, iaitu berbekam. Lalu sebab itu berbekam, sebab ada penyakit yang ada kaitan dengan darah, maka waktu itu berbekam adalah afdal. Manakala jika penyakit itu berkaitan dengan tiga sebab lain yang disebutkan, maka penyembuhannya adalah dengan cara membersihkan dalaman perut, ataupun membersihkan usus, ataupun membersihkan salur darah yang lain. Lalu macam mana nak bersihkan dia? Adalah dengan madu. Lalu ada yang mana perubatan dia kena keluarkan darah.
maka itu adalah dipanggil bekam. Ada perubatan yang mana pada waktu itu adalah berkait rapat dengan masalah pencernaan, nak bersihkan, maka pada waktu itu adalah dengan madu. Sebab itu kata Al-Fadhil Ustaz Hazri, maka seolah-olah Rasulullah mengisyaratkan madu sebagai elemen penyembuhan buat masalah pencernaan. Lalu kenapa pula kena tekap besi panas pada anggota yang sakit? Manakala al-hijamah mengeluarkan darah ataupun al-fasdu menempelkan lintah ataupun bekam lintah. Dia ada beza antara al-hijamah yang kita kenali sebagai bekam dengan al-fasdu, maksudnya pada waktu itu meletakkan lintah bekam ataupun apa sahaja yang sama seumpamanya sebagai penyembuhan dengan cara mengeluarkan darah. Lalu kata Imam Nawawi, ada sakit yang mana pada waktu itu berkaitan dengan darah, Nabi kata buat hijamah ataupun al-fasad, yang mana ringkasannya adalah berbekam. Keluarkan darah itu supaya kalau sumbat ianya boleh berjalan, kalau darah kotor ianya boleh membersihkan. Tapi ada penyakit yang disebabkan pada usus, pada pencernaan, maka pada waktu itu jawapannya adalah minum madu. Kemudian kata Imam Nawawi, dan disebutkan juga al-kai, iaitu rawatan dengan besi panas, kerana ia boleh digunakan ketika kaedah rawatan lain termasuk minum ubat sudah tidak mendatangkan manfaat. Maka Nabi sebut aku tidak suka kai, walaupun pada waktu itu ianya boleh digunakan sebagai ubat, sebagai jalan yang terakhir. Maka pada waktu itu diletakkan besi panas pada anggota badan yang sakit. Maka sabda Nabi SAW, maka al-kai boleh digunakan sebagai cara perubatan yang terakhir. Lalu ini adalah 3 perubatan yang Nabi sebut dalam hadis ini. Berbekam ataupun al-fasad, al-hijamah ataupun al-fasad, mengeluarkan darah. Kemudian minum madu untuk melancarkan balik pencernaan. Dan yang ketiga, meletakkan besi panas pada anggota yang sakit. Pada anggota yang sakit, maka pada waktu itu Nabi sebut yang terakhir ini pun boleh digunakan sebagai jalan terakhir. Tapi Nabi SAW sendiri tidak menyukainya. Lalu kita telah belajar tentang sebaik-baik perubatan dan juga sebaik-baik sifat dalam agama, iaitu wara'. InsyaAllah kita hanya tinggal beberapa hadis sahaja lagi. Esok kita akan baca tentang sebaik-baik sedekah. Kalaulah ada sahabat-sahabat yang mana ingin untuk membuat pembelian kitab, boleh sahaja tekan link yang ada di ruang komen. Moga-moga insya-Allah adanya manfaat. Ataupun boleh sahaja tekan nombor Vital Book Academy Center, insya-Allah akan ada yang membantu. Terima kasih kepada semua. Kita harap kita dapat khatamkan kitab ini sehari 2 lagi. Kita jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalaulah ada yang ingin kalaulah ada yang baru join, jemput join Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Kita jumpa malam nanti dalam daurah lewat malam bersama Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salahuddin insya-Allah.